Jadi kita tak sempat nak balik dekat kita punya studio. Kita bersiaran kerana malam ni sangat penting, tuan-tuan. Hari ni kita dah UMNO yang cukup berani. Beliau menceritakan A to Z, walaupun ketika ucapan talimat Presiden, beliau dah menceritakan sepintas lalu. Pagi tadi sekali lagi beliau mengulangi. Iklan hari ini lebih ramai, dan saya pun terkejut dengan pendedahan, kenyataan-kenyataan yang beliau keluarkan dengan cukup berani sekali. Kan? Kalau saya pun tak berani nak seberani, sudah pasti saya berlapik. Tetapi Presiden hari ini jelas menunjukkan ketegasan beliau, jelas tanpa berselindung menceritakan apa yang berlaku dari sudut pengkhianatan, dari sudut perjanjian sulit dengan musuh kita tanpa dimaklumkan kepada parti, juga menyentuh tentang punca kekalahan. Ada orang menuduh segala-galanya kerana dia, sedangkan dia bukan poster boy. Kalau dia nak jawab, dia boleh jawab, tetapi dia mengambil pendirian untuk tidak mempolemikkan perkara ini. Jadi malam ni kita nak bantu Hishamuddin Tun Hussein yang kesian, tuan-tuan. Hishamuddin Tun Hussein hari ini terkapai-kapai. Dia kata, apa pengkhianatan yang saya dah buat? Dia tak tahu, tuan-tuan. Jadi malam ni saudara, saya nak beritahu dia apa pengkhianatan yang dia dah buat. Untuk Hishamuddin, sebelum dia menjadi calon Barisan Nasional, dia di hadapan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, pengurusi Barisan Nasional, dia telah menandatangani aku janji. Di dalam aku janji dia macam-macam lah yang dia janji, tak nak lompat parti dan sebagainya. Namun di dalam aku janji ini ada dinyatakan sekiranya kita tidak boleh membentuk kerajaan secara bersendirian. Dalam aku janji ini Hishamuddin telah pun memberikan, dia telah menandatangani aku janji, berjanji untuk menyerahkan kuasa untuk berunding dan membuat keputusan kepada pengurusi Barisan Nasional dengan siapa kita nak bergabung untuk membentuk kerajaan ke-16. Sekiranya Barisan Nasional perintah secara janji itu juga beliau tidak pernah menandatangani dengan pihak lain ataupun SD dengan pihak lain, dan beliau juga berjanji tidak akan tangani SD atau aku janji selepas dia menandatangani aku janji di hadapan pengurusi Barisan Nasional yang juga merupakan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Tapi lepas pilihan raya, tuan-tuan, apa yang dia buat? Lepas pilihan raya, dia menggunakan 1-2 orang menghasut ahli-ahli parlimen Barisan Nasional yang menang untuk memberikan SD kepada. Jadi lagi yang kau tak nampak pengkhianatan yang kau dah lakukan. Saya rasalah Apik Lempang pun, tuan-tuan, boleh faham
bahawa tindakan Hishamuddin itu adalah satu pengkhianatan, kan? Kerana dia melalui Presiden Parti dan pengurusi Barisan Nasional dan juga membelakangkan keputusan MKT UMNO, tak bawa kepada MKT UMNO, dia hasut ahli-ahli parlimen kita untuk memberikan SD kepada Muhyiddin. Dan dia kata dia tak nampak ini sebagai satu pengkhianatan. Jadi tuan-tuan, sebab apa dia tak nampak ianya sebagai satu pengkhianatan? Kerana bila Datuk Seri Najib Tun Razak dipaksa oleh Khairi Jamaluddin, oleh Mas Ermiyati untuk meletakkan jawatan jam 11 pagi 10 hari bulan Mei tahun 2018. Kalau tak nak letak jawatan jam 2 petang, mereka berdua akan membuat PC di hadapan rumah Datuk Seri Najib di Langgak Duta. Ini apa yang Khairi Jamaluddin dan Mas Ermiyati ugut Datuk Seri Najib. PC dan mendesak Datuk Seri Najib meletakkan jawatan. Tuan-tuan, ini berlaku sesedara. Datuk Seri Najib telah pun meletakkan jawatan. Akibat dia, kita tak ada masa untuk berunding dengan pihak lain untuk membentuk kerajaan campuran, yang akhirnya membolehkan Tun Dr. Mahathir membentuk kerajaan campuran bersama dengan PKR, DAP, Amanah dan Bersatu. Dan dia menjadi Perdana Menteri walaupun dia hanya ada 13 kursi. Datuk Seri Najib ada 79 kursi ketika itu. Ini angkara Khairi Jamaluddin. Selepas itu tuan-tuan, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah memangku jawatan Presiden UMNO. Siapa yang diangkat memangku jawatan timbalan Presiden UMNO? Hishamuddin Tun Husin. Tetapi kerana takut kes helikopter dia, kerana takut kes tanah mindef dia, kerana takut macam-macam kes LCS dan sebagainya dibongkarkan, maka dia mengambil keputusan untuk tidak bertanding jawatan yang dia sandang, iaitu timbalan Presiden UMNO, yang menyebabkan Tok Mat Hassan dan juga Anwar Musa bertanding merebut jawatan tersebut. Tuan-tuan, dia masih lagi kekal sebagai Ketua Bahagian Sembrung, tapi tak masuk campur urusan di peringkat persekutuan. Walaupun dia ada duit banyak, kan? Ecovest pun banyak membantu dia. Dia boleh bantu parti ketika parti sedang tenat. Tapi dia ambil keputusan untuk masuk gua, tuan-tuan. Kalau masuk gua duduk diam-diam, kita boleh maaf. Ramai orang masuk gua duduk diam-diam. Kita boleh ugutan daripada Lembaga Sedam Negeri, ugutan daripada tekanan yang dihadapi oleh pemimpin UMNO ketika itu. Tetapi apa yang Hishamuddin buat ini, tuan-tuan, dia khianat pada parti. Dia membantu Tun Dr. Mahathir. Yang jelas sekali saudara, bila mana Mahathir mempunyai masalah dengan Arab Saudi, yang telah menawarkan diri untuk menjadi jambatan membantu memulihkan hubungan Malaysia dengan Arab Saudi. Kerana Arab Saudi marah disebabkan bila Mahathir memerintah, Mahathir telah menarik tentera. Mahathir telah menarik tentera yang menjalankan tugas di Saudi pada ketika itu. Adalah beberapa perkara lain juga yang menyebabkan Saudi marah. Jadi dia offer ni, tuan-tuan, dia UMNO, dia offer Bersatu, dia offer kerajaan pimpinan Mahathir, musuh kita. Itu satu hal. Kemudian apa lagi pengkhianatan dia buat? Tuan-tuan, untuk melompat menyertai Bersatu, terutamanya ahli-ahli parlimen. Mula-mula setakat menghantar Zulkifli Alwi, menghantar Kamsatul Sulaiman, orang kanan dia, kan?
Kemudian kita tengok orang-orang macam Ustaz Syabuddin Tasik Gulu telah dihasut oleh Syamuddin untuk melompat menjadi adun bebas dan kemudian menyertai bersatu. Tahu bahawa you go first, I will come next. Maknanya saya akan datang kemudian. Malah ada pemimpin-pemimpin kanan UMNO Malaysia hari ini pernah dipanggil oleh Syamuddin di Pelawa untuk menyertai beliau, menyertai bersatu pada ketika itu. Di Sabah kita lihat perkara yang sama berlaku, di mana beliau telah menghasut pemimpin-pemimpin UMNO Sabah untuk menyertai bersatu secara beramai-ramai. Dan bila salah seorang ahli majlis, masa itu belum lagi menjadi MKT UMNO, iaitu Ketua Dato' Yaakob Han, bertanya dengan Hisham sama ada apa yang dia patut buat. Hisham jawab, follow the flow. Maknanya ikut kawan-kawan yang lain ini sama-sama berhijrah ke bersatu beramai-ramai. Tetapi bila kita menang kamera Highland, tuan-tuan, mereka tarik handbrake sehingga kan Akbahan pun marah sebab anak dia Firdaus sudah pun melompat daripada menjadi Ketua UMNO bahagian Batu Sapi, melompat pergi ke bersatu. Begitu juga dengan Ustaz Syabuddin pun marah kerana dia dijanjikan Hisham akan Highland. Hisham tarik diri daripada menyertai bersatu. Tuan-tuan, siri-siri pengkhianatan Hishamuddin ini cukup banyak kalau kita nak senaraikan satu persatu. Dan saya telah membuat bukan satu laporan disiplin. Kali pertama saya buat laporan disiplin, dia selamat. Parti tak nak ada perpecahan, dia selamat. Tetapi kali ini, tuan-tuan, disebabkan laporan disiplin pertama itu tidak ada tindakan pelanggaran disiplin sekali lagi selepas pilihan raya umum ke-16 ke-15. Kita nak biarkan pengkhianat ini berterus hati kita. Betul lah Datuk dia pun tinggalkan parti kita. Bapa dia pun tinggalkan parti kita. Dia mati dalam Parti Melayu Semangat 46. Tuan-tuan. Dan hari ini saya minta tolonglah lembaga disiplin parti. Cepatlah siasat Hishamuddin ni. Berikan cadangan kepada MKT UMNO. Tolonglah ambil tindakan tegas kepada pengkhianat parti ini. Kerana kalau tidak ada tindakan tegas diambil ke atas Hishamuddin, selepas ini lebih ramai lagi orang macam Hishamuddin akan lahir. Lebih ramai lagi orang yang akan mengkhianati parti. Sarung baju UMNO tetapi hati dia dengan parti lain. Duduk dalam UMNO tetapi mereka tidak menghormati Presiden UMNO, tetapi mereka lebih menghormati Presiden parti lain. Apa kejadahnya engkau ahli Parlimen Barisan Nasional menang mewakili UMNO, bertanding atas tiket Barisan Nasional, bila menang kau hasut orang, hasut MP, musuh politik kita. Ini pun dia masih tak nampak. Dia tak nampak apa pengkhianatan yang dia buat. Kita ingat hanya Hamid Bado je kabur, tuan-tuan. Rupanya Hishamuddin pun kabur juga. Jadi itu mukadimah saya pada malam ni. Mukadimah pun 15 minit lah. Okey, tuan-tuan. Pada orang yang berada di rumah yang ingin bertanyakan soalan seperti biasa, tuan-tuan boleh WhatsApp di talian 0113595444. Selain Saudara Mat ada, Kak Noria ada, Amir ada, Aizat ada, Al-Aizat, GK. Oh, GK. GK ada, Syukur ada, kawan Syukur. Hishamuddin ada bagi statement juga. Dia kata
dia orang ni dah tarik sokongan, dah tarik SD tu. Tapi kenapa nak cakap pengkhianat lagi, dia dah ikut cakap balik. Ini peguam. Kalau dia ni memang budak tak belajar, tak apa, dia peguam. Tak tahulah kalau dia beli dia punya degree tu, tapi yang saya tahu dia pernah praktis sebagai seorang peguam, meaning he understands law very well. Dia dah tanda tangan SD ataupun aku janji. Dalam aku janji itu menyatakan dia tidak boleh tanda tangan SD pada orang lain ataupun aku janji dengan orang lain selepas SD yang dia berikan kepada ketua parti. Dengan mengharapkan bahawa jika berjaya Muhyiddin Yassin membentuk kerajaan, kalau Muhyiddin menjadi Perdana Menterinya, dia timbalannya. Ini bukan khianat. Ini terang lagi bersuluh bahawa dia meletakkan kepentingan diri dia mengatasi kepentingan parti. Sedangkan sudah ada akta lompat parti. Takkan dia sebagai seorang pengamal undang-undang tidak tahu bahawa kita sudah pun, dia sebagai ahli parlimen pada ketika itu, dia menteri pada ketika itu, menteri pertahanan pula. Dia sebagai menteri pertahanan, sudah pastilah dia tahu bahawa kita dah meluluskan akta anti lompat parti. Setiap sokongan yang nak diberikan oleh Barisan Nasional kepada mana-mana pihak untuk diangkat menjadi Perdana Menteri mesti dilakukan secara en bloc, meaning tak boleh ada lagi SD-SD, tidak ada lagi sokongan secara individu kepada mana-mana pihak untuk menjadi Perdana Menteri. Keputusan itu perlu dibuat oleh ketua parti. Faham? Saya yakin yang kat rumah faham. Kalau yang goblok ni mungkin Hishamuddin seorang. Ada lagi? Kalau orang Johor dia tahulah apa tu goblok. Bukan Roblox yang main game tu Roblox. Ini goblok. Hari ni kita tengok Datuk Seri Zahid mengulas tentang apa ni, tentang metaverse, kemudian permainan video, sampai konsert pun boleh buat menggunakan metaverse punya platform. Okey, apa dia tadi? Okey. Ni tu, netizen tanya kan, bila agaknya pembersihan akan dimulakan dalam UMNO? Bilakah pembersihan? InsyaAllah, saya yakin, keyakinan saya ialah pembersihan mesyuarat pertama UMNO 2022. Sebuah siasatan ke atas Hishamuddin, siasatan ke atas KJ sudah berjalan dah. Bila-bila masa saja. Okey. Itu. Dia panas, minta cari panas. Dia tarik Okey tu, Hishamuddin juga cakap, beliau dan rakan-rakan yang seorang menandatangani SD tu tak salah sebab dia sejajar dengan ketetapan sama dengan Pakatan Harapan. Tak betul. Tidak betul. Harapan untuk tidak bekerja dengan DAP dan dengan Bersatu, pada ketika itu kena faham, kita berjanji untuk tidak bersama dengan pihak-pihak tersebut. Pertamanya termasuklah Bersatu. So SD yang dia bagi itu kepada siapa? Bukan kepada Bersatu. Apa bodoh sangat Hishamuddin ni? Kepada Bersatu juga.
Dan kedua, kita bersetuju untuk BN go solo bagi berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15. Kita tak pernah cakap kita tidak akan bekerjasama dengan mana-mana pihak selepas pilihan raya umum yang ke-15. Tak ada. Dan Datuk Zahid dah tunaikan apa yang dia ucapkan dalam ucapan dasar dia dan sudah diluluskan oleh perwakilan usul tersebut. Kita berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15 secara bersendirian. BN solo. Lepas pilihan raya, rakyat buat keputusan tak nak bagi seorang pun menjadi kerajaan secara bersendirian. Dia tak bagi PH jadi kerajaan secara bersendirian. Dia tak bagi PN jadi kerajaan secara bersendirian. Dan dia tak bagi BN jadi kerajaan secara bersendirian. Dan mereka memutuskan untuk menamatkan riwayat politik Tun Dr. Mahathir. Bila mana Dr. Mahathir dan rakan-rakan yang bertanding atas tiket GTA hilang deposit di semua kursi. Live sangkut-sangkut. Aku tak boleh nak buat apa sebab dia orang ada kuasa, dia orang boleh sangkut kita. Kalau ada pihak yang boleh membantu saya menghilangkan sangkut-sangkut ini, saya welcome lah. Tolonglah bantu. Dah banyak kali dah kita orang punya live ni. Terima kasih lah. Tadi tu pasal usul pertandingan presiden tadi tu. Ya. Anda kata perwakilan mahukan pertandingan presiden itu diteruskan. Ya. Dan Isyamuddin dan KJ mungkin diambil tindakan disiplin. Ya. Siapakah pencabar presiden? Setakat ini yang saya nampak yang gairah Johari Ghani. Dia dah meroyan tak tentu pasal sekarang ni. Sudah pastilah dia tak nak bertanding setakat jawatan naib presiden. Sebab dia bertanding otak seorang bekas Menteri Kewangan kedua, mungkin kalau bertanding naik presiden balik sukar untuk dia menang, tetapi timbalan presiden atau presiden lebih mudah. Kau kena faham otak orang-orang macam ni macam tu lah. Dia lain MT dulu, dah menang MT baru bertanding naik presiden. Menang naik presiden baru bertanding timbalan presiden. Menang timbalan presiden baru bertanding presiden. Kita fikir macam tu. Otak dia lain. Kalau tak berjaya naik, kau pergi timbalan. Tak berjaya timbalan, kau pergi presiden. Dengan KJ dia buat havoc. Kau fikir KJ nak bertanding presiden? Dulu dia pernah try tu. No way. KJ. Kenapa dia nak bertanding? Dia nak bertanding presiden. Bukan dia cakap lah, budak dia cakap. Aku dah cek dengan budak-budak KJ. Budak-budak KJ kata dia tak akan bertanding presiden, tak akan bertanding timbalan presiden. Maksimum dia akan pergi pun, dia akan pergi naik presiden. Seolah-olah dia bertanding jawatan, nak bertanding jawatan presiden. Sebab apa? Sebab dia tahu dia tak boleh bertanding. Tidak, dia akan digantung. Jadi dia kena tunjukkan dia nak. Dia ingat presiden akan takut untuk mengambil tindakan disiplin ke atas dia. Orang akan kata kononnya presiden takut. We are not stupid. Benda ni boleh dibaca dengan mudah. Itu sebab dia cakap di Singapura dia kata
Kalau saya jadi Perdana Menteri, jadi Presiden UMNO, saya akan tetap sokong Anwar Ibrahim. Memberikan gambaran kononnya dia nak pergi Presiden. Sebenarnya tidak. Dia cuma jolok je. Last kali dia pergi naik. Dia tahu dia tak boleh menang. Naik pun kalau dia boleh menang dah alhamdulillah. Nampak? Sama juga dengan Hishamuddin. Kau rasa dia ada telur nak bertanding Presiden? Bila kita kalah pun, dia tak nak bertanding jawatan timbalan Presiden. Apatah lagi nak bertanding Presiden. Tetapi sekarang ni, niat dia orang ni apa? Dia orang nak elak daripada tindakan disiplin diambil ke atas mereka. Kerana kalau diambil tindakan disiplin ke atas mereka, gambarannya konon-konon Datuk Zahid tak berani nak lawan mereka ni. Padahal pengkhianat ni macam Hishamuddin, semua orang kat bawah dah tahu dah perangai dia. People will not vote for him. Ketua-ketua bahagian yang dia bayar tiap-tiap bulan mungkin akan bagi undi pada dia, masukkan nama dia dalam cai. Tetapi saya kena ingatkan, untuk jawatan Presiden, timbalan dan 3 naib, akar umbi, walaupun disokong mana-mana calon ketua bahagian, siapa nak jadi Presiden dah ada dalam otak dia. Kalau nak berubah pun tengok kemampuan calon-calon ini membuat akar umbi memilih mereka, meyakinkan mereka. Timbalan pun sama, naik Presiden pun sama. Sebab ini figure yang senang dan sudah dinampak dengan mata kasar dia orang punya track record sepanjang memimpin parti. Biasanya mereka ni incumbent ataupun biasanya mereka ni orang yang dah ada di dalam MT UMNO. Perwakilan bahagian hanya akan ikut cai ketua bahagian untuk jawatan MT. Sebab MT ni yang bertanding, contohnya zaman saya bertanding 100 lebih orang nak pilih 25. Saya masa tu calon nombor 103. Ramai. Macam mana nak ingat? Biasanya mereka akan ikut ketua bahagian. Tetapi kadang-kadang ada 1-2 orang figura yang bertanding MT yang perwakilan dah tahu. Ini awal-awal dia orang dah isi ikut ketua bahagian. Jadi Hishamuddin, dia tahu dia tak boleh menang jawatan Presiden. Habis kuat, Hishamuddin akan pergi timbalan Presiden. Dia orang ni sebenarnya semuanya mengharapkan Tok Mat bertanding jawatan Presiden. Joe Gandhi pun sama juga. Tapi tunggu, Tok Mat tak layan dia. Itu yang dia kecewa, dia nak bertanding. Dia ingat dia ada utusan Malaysia, dia ada berita harian, dia ada NSTP. Pun tengok media-media ni serang BN, bukan main kuat dulu masa pilihan raya. Media-media ni juga menyerang Presiden sekarang. Balik-balik duk kata kita perlu letakkan pemimpin yang bersih, tidak ada kes mahkamah dan sebagainya. Jangan sampai orang buka apa dia buat pada Datuk Sahab. Jangan sampai orang buka apa dia buat pada Datuk Sahab. Itu sebab dia tak jadi Menteri Kewangan. Takkan Anwar Ibrahim ni bodoh. Anwar Ibrahim lagi kenal Datuk Sahab daripada Datuk Jo. Nak beritahulah. Okey, ada lagi? Okey tu. Ternakan Anwar Musa tu, Tun Faizal. Hidup lagi Tun Faizal ni. Seolah-olah bina 140 ketua bahagian kata tak ada telur. Sebenarnya korang kena faham, Tun Faizal ni ialah macam mana aku rasa dulu, macam tu lah dia rasa. Bila hilang keahlian UMNO ni memang kadang-kadang hidup kita tidak keharuan. Sebab UMNO ni parti keramat.
Orang kena buang daripada PKR, dia tak heran. Orang kena buang daripada apa ni, Bersatu, daripada PAS, dia orang tak heran. Tapi bila buang daripada UMNO ni, perasaan tu memberontak, jiwa bergelora. Jadi pandangan dia pun dah tak ada jawatan, susah khabar. Kita fahamlah, kita kasih simpati lah kepada Tun Faisal ni. Jangan kita ambil indah sangat. Lagipun follower dia pun berapa ekor je. Tak berbaloi. Macam ada pemantai. Jadi Tun Faisal, kau kena start live setiap hari. Jangan macam itu hari baru buat, bila kena pukul sikit dah koyak. Bila koyak dah tak live. Kena buat setiap hari. Kalau misalnya mental tak kuat Tun Faisal, bila live tu kau jangan pandang apa orang komen. Ya. Rasa-rasanya Syah dia bergerak solo ke ataupun dia baik kritik? Dia, saya dengar dia cuba nak partner dengan KJ. Tapi KJ ni pun boleh tahan juga. Dia pun ada juga jumpa dengan Jogani ni. Kita tak tahulah siapa kena dengan siapa ni. Jadi sekiranya Ya. Kalau sekiranya lah dengan diorang ni diorang ni kalah, Ya. mana yang diorang rasa-rasa akan pergi PAS ke harga ataupun PKR nak? Saya tak fikir KJ akan pergi ke PAS lah. Sebab kalau dia pergi PAS, saya rasa tak ada orang lain layak untuk menjadi musim. Macam Hishamuddin ni kemungkinan besar lah. Mungkin Muhyiddin akan ambil dia lah. Sebab dia pun berpotensi untuk memberikan saingan kepada Hamzah. Muhyiddin, so the only person yang boleh memberikan saingan kepada Hamzah ialah nak harap Peja dah boleh disko tiap-tiap malam kerana bukan lagi wakil rakyat. Nak harap ke Azmin pun dah menikus hari ni, takut kes semburit dia dibuka. Jadi harapan dia tinggal Hishamuddin untuk memberi saingan kepada Hamzah. Datuk Seri Ismail Sabri, prinsip kita orang Pencen ni, kita jangan kacau. Prinsip kita orang Pencen, kita jangan kacau. Dan kita pun haraplah dia pun jangan kacau pemilihan ni lah. Kalau boleh. Dia insyaAllah dia tak bertanding lah. Dia dah jadi negarawan sekarang ni. Nak buat apa dia nak kacau, kan? Takkan dia nak bertanding naik presiden? Betul lah. Presiden UMNO, kan? Sekarang ni dia akan dapat, tak tahulah, kan? Janganlah beritahu dulu, kan? Mungkin dia akan dapat perks dia sebagai seorang bekas Perdana Menteri, kan? Dia semua dah ada, kan? Hidup dia dah boleh bawa anak bini dia, cucu dia berjalan-jalan, pergi makan angin. Lebih baik dia enjoy dia punya life. Dah berapa puluh tahun dah dia kerja untuk rakyat, bagi dia peluang untuk enjoy dia punya life, kan? Kalau dia nak tanding pengurusi tetap tu, saya rasa Datuk Tan Sri Amiruddin Badarudin masih nak mengekalkan jawatan. Jawatan timbalan pengurusi tetap kosong. Puan Zakasi dia MT. Jawatan timbalan pengurusi tetap kosong. Setakat ni yang saya dengar nak bertanding Datuk Fatah Abdullah, Presiden apa ni, dulu saya bawa dia sebagai pengurusi tetap pemuda.
Seorang lagi yang nak bertanding, Syed Restoran Zubaidah. Apa Zubaidah? Syed Azmi. Seorang lagi lah. Calon-calon lain belum dengar lagi. Tadi tu cakap PAS mungkin tak terima Syamudin. Tapi PAS nak terima Syahidan tu. Syahidan Kasim tu menepati ciri-ciri ulama dalam PAS. Kau kena faham. PAS dulu tak macam PAS sekarang. PAS dulu tak boleh terima orang yang cabur kehormatan. PAS sekarang tak ada masalah. PAS dulu tak boleh terima orang yang meliwat. PAS sekarang semburit tu sudah sebati dengan mereka, boleh dipeluk lagi. PAS dulu tak boleh terima orang yang main bini orang. PAS sekarang tak ada masalah. Kan? Yang penting orang yang boleh membantu dana pilihan raya. Jadi isu sebenarnya ada penceramah yang usul supaya jawatan presiden tak dipertanding tu terlebu. Dia macam ni. Bila ucapan dibuat oleh wakil daripada Negeri Sembilan, Presiden dan Timbalan, perwakilan berdiri ramai-ramai. Selepas tu ada yang menyokong. Mungkin cara dia tanya soalan yang sama. Bila orang dah setuju, orang dah buat standing ovation untuk usul tidak dipertandingkan jawatan Presiden dan Timbalan, orang dah setuju. Janganlah tanya soalan lagi. Bagilah fakta-fakta. Dan kita pun tahu juga antara orang yang terlibat, kan, adalah sedikit bahagian Bukit Bintang. Kita tahu. Kita ada video yang memantau. Kita tengok. Kita tengok. Bahagian Bukit Bintang, bahagian Kuantan sikit. Tapi nak beritahu, ketua bahagian Kuantan tidak ada pada ketika itu. Adalah bahagian sikit lah, bahagian Batu. Tapi Alhamdulillah, tadi saya jumpa Datuk Abbas, dia dah bersama dengan kita. Okey, ada lagi? Tak ramai. Cuma ketika tu orang lain yang bersetuju ni semua dah petang, dah senja, dah nak petang. Semua banyak yang dah balik, banyak yang dah tak ada mood. So sebenarnya bila jadi jurucakap ni, aku tak boleh nak mengajar, tapi nak beritahulah anak-anak murid aku ramai dah dah menjadi jurucakap. Sampai ke hari ni aku sekali pun tak dapat peluang cakap dalam Perhimpunan Agong. Masa zaman pemuda dulu, KJ Block, sampai sekarang tak pernah berasa cakap dalam Perhimpunan Agong. Tetapi kena ada teknik, terutamanya nak bercakap belah petang, bila orang dah mula letih, ngantuk, kena diselitkan dengan kadang naik, kadang-kadang turun, tak boleh mendata je, kena bercuit hati perwakilan yang dah lama menunggu, tak dapat. Mana tahu Allah Ta'ala nanti berikan rezeki dapat bercakap dalam Dewan Merdeka. Nak bercakap dalam Dewan Merdeka ni, kadang-kadang orang yang pandai bercakap macam mana pun, bila duduk dalam Dewan Merdeka, Dewan Keramat UMNO, tak sama. Yang menonton kita Presiden UMNO, dia pun banyak juga buat kursus pidato dulu. Menonton tu timbalan Presiden UMNO, ketua pemuda, ketua wanita, ketua puteri. Kadang-kadang gemuruh jiwa tu datang. Dia benda ni ada teknik dia. Okey? Ya. Ada orang kata tu. Orang mana yang kata ni? Ada orang kata. Kata ajar akan tangkap PPN. Maka kemudian balik ke
sebenarnya hanya orang gila je yang menonton RPK ni, kan? Sebab RPK ni banyak sangat kencing dan mudah dikesan. Kalau dia menipu tak boleh dikesan, tak apa. Tapi masalahnya dia menipu. Contohnya dia kata adakan pertandingan, haramkan pertandingan. Bila masa aku cakap macam tu? Kalau orang tengok kita punya live setiap hari, dia mengikuti juga live Raja Petra, dia dah boleh tangkap Raja Petra ni penipu. Dan banyak dia kata yang akan ditangkap, tangkapan beramai-ramai paling besar dalam sejarah. Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab hari ni PN dah kantor, parti dia tu dah kantor merasuah pengundi. Dari mana datang duit itu? Sudah pastilah daripada komisen-komisen yang diterima, 3 hingga 5% yang dikutip oleh Adnan Berhan. Itu dia just hingga 3 hingga 5%, 50 hingga 500 juta, kan? Jadi apa yang Raja Petra buat, dia cakap dulu, dia preempt dulu supaya kita tak pergi tangkap. Kalau aku jadi Perdana Menteri, lagi aku suruh dia tangkap. Sebab dia menggunakan teknik ni, kita dah buat zaman Mahathir. Okey. Ada lagi? Okey, Tok. Timbunan Agung UMNO khas UMNO hari ini meluluskan 2 pindaan perlembagaan parti, termasuk memebihkan ahli yang menang bertanding tetapi meninggalkan parti atau bertanding sebagai calon bebas, atau parti lawan pada pilihan raya gugur keahlian dengan sendirinya. Mereka yang menyertai pakatan lain yang UMNO tiada dalam pakatan itu juga akan tergugur keahliannya secara otomatik. Soalannya tu. Soalan ni. Bagaimana dengan kondisi di Sabah setelah usul perlembagaan ini? Okey, kalau ikut sebelum ni kita dah buat akta anti lompat parti, itu di peringkat federal. Tetapi di dalam perlembagaan UMNO tidak dinyatakan keahlian tergugur secara automatik. Jadi pindaan hari ini adalah untuk memastikan bahawa dipinda perlembagaan UMNO itu selaras dengan akta anti lompat parti di peringkat persekutuan. Kita juga mengharapkan supaya akta anti lompat parti dilaksanakan di setiap negeri. Jadi selaras lah semua. Tapi kalau lepas ni, di peringkat Sabah contohnya, mereka lompat parti, parti boleh ambil tindakan, boleh pecat, tergugur. Tetapi pengguguran sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, selagi mereka tak luluskan akta anti lompat parti, dia tak gugur sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Sebab di Sabah tidak ada akta lompat parti. Itu sebab di Sabah 5 orang geng-geng UMNO ni, mereka boleh memberikan sokongan kepada Haji G dengan menggunakan SD individu. Bila dah ada akta lompat parti, SD individu dah tak ada. Dia dah menjadi sokongan secara en bloc untuk mengangkat seorang ketua menteri. Okey? Itu. Kemudian pernyataan Datuk Rahman dengan pernyataan Jaludin, mereka tegaskan yang mereka tak tahu. Jadi wajarkah kita letakkan pada masa akan datang kalau mereka asyik tak tahu je? Selama hari ini pun kita dah boleh bayangkan, bila kita kalah, mereka lari daripada perjuangan. Bila kita kalah, orang macam Kari Jamaluddin, orang macam Johari Ghani, mereka ini menyalahkan Dato' Najib. Jadi
Apa yang kita nak harapkan dengan pemimpin macam ni? Orang macam ni kalau kita angkat menjadi pemimpin, orang lain pula bila kita kalah lepas ni akan salahkan mereka. Sebab itulah contoh dan tauladan yang mereka berikan. Jadi bagi saya kan, setakat ni lah, memang kita tak nafikan Datuk Zahid berhadapan dengan tuduhan yang bermotifkan politik, selective prosecution, yang menyebabkan nama dia terjejas. Kena ingat, perwakilan kena ingat bahawa beliau didakwa kerana dia enggan bubar UMNO dan menyertai Bersatu. Kalau dia sama macam Hishamuddin, tunduk dengan Mahathir, tunduk dengan Muhyiddin, dia didakwa tak? Dia tidak didakwa. Adakah dia bersih kalau dia tak didakwa? Jadi kita kena betulkan mind setting kita. Mind setting zaman Law of the Jungle, Mahathir dan Muhyiddin, orang yang didakwa belum tentu kotor, orang yang tidak didakwa belum tentu bersih. Ini mind setting baru. Bila kita berhadapan dengan kerajaan yang tidak mengamalkan prinsip undang-undang, tidak menegakkan keluhuran perlembagaan, tidak mengamalkan rule of law tetapi mengamalkan law of the jungle. Ini mind setting baru kita kena tanam dalam otak kita. Mungkin anak-anak muda, bagi mereka siapa kena dakwa, orang ni dah bersalah dah. Mereka tak faham bahawa dalam prinsip undang-undang, someone is innocent until proven guilty. Seseorang itu tidak bersalah walaupun dah didakwa sehingga dia dibuktikan bersalah. Ini kita kena bagi orang faham. Dan paling penting sekarang, kita berada dalam keadaan yang lemah. Bila kita berada dalam keadaan yang lemah, kan, hari ni kita tahu bahawa pemimpin itu perlu dipilih daripada pertamanya orang yang setia. Maknanya apa jadi pun, BN menang ke BN kalah ke, dia tetap dengan BN, tak lari. Kan? Ada kuasa ke tak ada kuasa ke, dia tetap dengan BN. Kena ugut dengan SPRM ke, kena ugut dengan polis ke, kena ugut dengan lembaga hasil dalam negeri ke, dia tetap dengan BN. Dulu kriteria ini tak pernah kita ambil kira dalam memilih pemimpin. Tapi hari ini bila nak pilih pemimpin, kita kena pastikan kriteria ini mesti ada. Selain daripada kriteria lain, mesti ada. Kalau bodoh pun payah juga. Kalau dia perasan dia pandai tapi sebenarnya bodoh, lagi payah. Kan? Ada setengah orang tu dia anggap dia macam pakar kewangan. Padahal dia cuma accountant je, kan? Bukan ekonomis pun. Orang yang tak tahu pasal ekonomi, bila dengar goreng dia tu, ingat dia ni, oh hebat dia ni. Kau jadi presiden, bukan main lagi, dia boleh jaga ekonomi negara. Tetapi kalau orang bagi kau jadi proksi pun, akhirnya semua saham tu jadi milik kau, kan? Lebih baik kau pilih conman. Betul tak? Lebih baik kau pilih conman. Do you want a conman to be your president? No way. Kan? Kau kaya macam mana pun, jutawan macam mana pun, perwakilan kena sedar bahawa kekayaan dia itu hanya mungkin digunakan untuk beli kamu, hanya untuk dapat jawatan. Tetapi selama hari ini dia bukan kaya ke? Selama hari ini dia bukan kaya ke? Berapa banyak dia belanjakan untuk bantu UMNO bahagian untuk hidup ketika kita menjadi pembangkang? Tanya itu. Berapa banyak? Ini perlu dijawab. Para perwakilan jangan jadi bebal, jangan bodoh.
Orang bagi duit, ambil. Tapi jangan kerana duit itu kamu menentukan siapa yang layak menjadi presiden, timbalan, naib presiden dan MKT UMNO. Kalau kamu buat macam ni, lebih baiklah UMNO ini kita tender saja. Jawatan presiden, the highest bidder, ambil jawatan ni. Kan? Siapa yang nak pledge 100 juta, 200 juta, 600 juta. Kan? Siapa yang dapat lebih daripada Muhyiddin, boleh pledge lebih. Jadi lepas pilihan raya, lepas pemilihan parti, bagi dia jual parti kita ni kepada Muhyiddin. Senang. Gitu. Nanti aku tak habis cakap lagi. Betul tak? Kena ingat, mereka memang kaya, mereka ada duit. Tetapi mana duit itu digunakan? Adakah dia bantu? Aku masih ingat lagi kita nak buat demonstrasi dekat Wangsa Maju. Pemimpin-pemimpin di Wangsa Maju bertanya, nak buat demonstrasi, minta plekat je. Budak-budak nak demo. Tanya apa jawapannya? Tanya dengan ketua bahagian Wangsa Maju. Dia lagi tahu. So tak payah temberang lah. Tak payah temberang. Nak beritahu, dia orang mungkin kaya, mereka ni mungkin mampu untuk membayar tuan-tuan untuk dapat jawatan. Tetapi bila mereka dah menang, duit itu tetap duit mereka. Tak kira lah berapa banyak PN nak bagi dia orang duit, dan dia orang guna duit sendiri. Dia orang guna duit untuk dapat jawatan. Bila jawatan dah dapat, 5 sen pun duit dia orang ni takkan dibelanjakan untuk membantu parti. Adalah seorang kawan kita Panglima dulu, dia belanja duit. Itu aku tak nafikan. Tetapi pun kalau program tu dibuat di tempat dia, kalau dia jadi pengurus, namun nak keluar duit untuk parti, untuk pilihan raya, minta maaf, tak berlaku. Kalau ada pun mungkin dia chip in sikit-sikit, tak commensurate dengan kekayaan yang dia ada. Sepatutnya kalau pemimpin-pemimpin UMNO ni, dengan kekayaan yang mereka dapat hasil daripada kemakmuran negara ketika BN memerintah 61 tahun, sepanjang tempoh lebih kurang dekat 5 tahun kita menjadi pembangkang lah, lebih kurang, kita tidak akan berhadapan dengan sebarang masalah. Kita boleh laksanakan program-program dengan smooth. Tapi tanyalah dengan presiden parti, betapa susahnya nak jaga parti ni. It's not easy. So kena buat pilihan yang tepat. Itu sebab, salah satu sebab saya rasa kenapa kawan-kawan yang 140 ketua bahagian ni tidak mahu diadakan pertandingan presiden dan timbalan. Kerana kalau ada pertandingan presiden dan timbalan, hujan lebat. Di kala kemarau ni, hujan boleh turun dengan lebatnya. Memanglah bila hujan turun dengan lebatnya, setengah-setengah ketua bahagian boleh tadah air itu untuk menakut hujan, Tetapi air yang ditakung itu tidak akan mampu untuk menampung perbelanjaan parti untuk 5 tahun akan datang. Kalau ketua bahagian itu takung air di rumah dia, maka mungkin boleh digunakan untuk keperluan rumah dia saja. Belum tentu dapat digunakan untuk keperluan ahli jawatan kuasa bahagian dia. Apatah lagi pemuda, wanita dan puteri. Kita dah ada kerajaan di peringkat persekutuan yang hari ini insya-Allah sebuah kerajaan yang kuat. Maka kita kekalkan kestabilan itu. Hari ini PN hanya ada 74 kursi. Kalaupun dapat presiden baru ini memberikan sokongan kepada Muhyiddin, 74 campur dengan 30, 104.
belum tentu boleh dapat sokongan daripada GPS. 104 campurlah katalah daripada GPS 23, maka kita ada 127. Tuan-tuan jangan lupa PH ada 126. 22 bulan PH tumbang. Kerajaan slim majority ini tuan-tuan tidak stabil. Kalau dulu kita undi sekali dapat 3 Perdana Menteri, kali ni tuan-tuan nak undi sekali dapat 5 Perdana Menteri. Kalau nak silakan, kita tak ada masalah kan? Yang akan sengsara ialah rakyat Malaysia. Jadi saya rasa cukup lah, dah 1 jam ni. Ada soalan lain? Soalan last. Soalan last. Okey. Datuk Tajuddin, saya salah. Dia kata dia dikhianati. Dia tak tahu apa kesalahan. Yalah, dia dikhianati, dia tak tahu apa kesalahan dia. Saya rasa kita ahli-ahli UMNO yang menyangkakan dia Panglima Pasir Salak, kita lagi rasa kita dikhianati. Berapa kali kita turun Pasir Salak membantu dia buat program kat sana kan? Buat program apa nama bantahan penyatuan ummah. Kita support dia. Last kali bila SPRM masuk pejabat khazanah, pejabat prasarana, bila anak dia dipanggil pihak SPRM, tiba-tiba dia kona, dia pusing pergi ke Muhyiddin Yassin. Dia ingat kita tak rasa diri kita dikhianati. Lepas tu dia setiap tingkah laku dia berubah. Daripada seorang yang setia dengan Presiden, malah satu ketika dulu bila saya kritik Presiden pun, dia antara orang yang berdiri tegur di belakang Presiden. Tetapi baru kena gertak sikit dengan SPRM, dia berubah buat U-turn. Sedih lah. Sebab yang jatuh ni Panglima bukan calang-calang Panglima tu, Panglima Pasir Salak. Jadi tak payahlah kita ulas panjang kan. May he rest in peace. Biarlah dia rest dengan aman. Okey. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.